Kemewahan budaya dan sejarah itu pesona Konya, permata pelancongan Islam buat Turki yang pastinya menggamit kehadiran pengunjung luar negara. Wartawan Nurul Nadia Muhammad Kamaruzzaman ada perkongsiannya untuk siri pertama penjelajahan di bumi Konya, Turki. Sempadan negara telah pun dibuka dan mungkin Turki antara negara yang ingin anda kunjungi kerana negara Turki ini bukan sahaja cantik dari pemandangannya tetapi kaya dengan singkapan sejarah daripada awal peradaban manusia dan juga ciri-ciri budaya yang amat kaya di negara ini. Dan sudah pastinya kerajaan Turki sendiri turut menerapkan pelbagai langkah-langkah keselamatan bagi mengekang COVID-19. Ingin tahu apakah menariknya mengenai negara Turki ini? Saksikan laporan ini. Turki, sebuah negara indah di lokasi unik, sebahagian di Asia dan sebahagian lagi di benua Eropah. Negara yang amat dikenali sebagai pusat pemerintahan Khalifah Islam yang terakhir ini ditubuhkan dengan gabungan kepelbagaian warisan dan sejarah yang mengagumkan. Seperti Malaysia yang kaya dengan keharmonian kaum dan budaya, Turki juga mempunyai penyatuan pelbagai budaya dan kebebasan untuk menganut kepercayaan agama. Walaupun keadaan pandemik COVID-19 mengakibatkan kerisauan untuk melancong keluar negara, kerajaan Turki mengambil inisiatif untuk mempromosikan kunjungan yang selamat. Mungkin ada rakyat Malaysia yang tidak pernah mendengar mengenai Konya, namun negeri yang terletak di wilayah Ankara, Turki itu sebenarnya amat kaya dengan khazanah sejarah yang amat bernilai. Untuk laporan bahagian pertama ini, Bernama TV ingin membawa penonton meneroka tarikan bandar bersejarah Konya. Dengan populasi 2.2 juta, Konya merupakan wilayah ketujuh paling padat di Turki dan wilayah kedua paling ramai penduduk selepas Ankara. Konya dikenali sebagai bandar yang agak konservatif dan sangat terkenal sebagai bandar paling Islamik dan terbersih di Turki. Hampir setiap 1 hingga ke 2 kilometer kawasan di Konya ini memiliki masjid. Untuk pengetahuan penonton Bernama TV, di sinilah terletaknya lokasi makam ahli sufi, ulama, pengasas tarian Sufi Darwish dan juga penyajak Parsi yang terkenal dunia iaitu Mevlana Jalaluddin Rumi atau lebih dikenali dengan Rumi. Kami mengambil peluang melawat Muzium Panorama Konya untuk mengenali dengan lebih dekat figura hebat ini. Dan untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut apa itu mengenai muzium ini, bersama saya ini adalah pemandu pelancong kami yang banyak menerangkan mengenai sejarah-sejarah di sini iaitu Mr. Muhammad. Dan maybe Mr. Muhammad, can you brief a short brief about this museum? Okay. Panorama Konya Museum is the place where you can see the old type of the Konya city. I mean, when the Mevlana first came to Konya in 1228, the Konya city was an old city, and you can see, you can feel yourself in the middle of that times when you visit the museum. So we call it Panorama Museum. And in the garden we can see some Mevlana's Mevlevi houses around the world, and of course in Anatolia. Mevlevi houses were the places where the dervishes are taking education. Mevlana atau Rumi memang terkenal sebagai seorang pujangga. Puisi Rumi sangat terkenal di negeri kumpulan puisi Rumi yang sangat menginspirasi para pujangga di dunia, bahkan di Malaysia. Kami singgah di makam Maulana Jalaluddin Muhammad Rumi. Dahulunya tempat ini merupakan pusat keagamaan Islam dan pembelajaran ahli sufi di Turki ketika era pemerintahan Uthmaniyah. Pada tahun 1926, ketika Atatürk berkuasa di Turki, makam dan masjid ini dijadikan Muzium Mevlana untuk mengenang kisah para sufi. Banyak peninggalan dan sejarah yang tersimpan rapi di sini. Antaranya naskah Al-Quran lama dan berbagai momen kehebatan zaman Maulana Jalaluddin ini. Paling menarik, dikatakan dalam makam tersebut terdapat rambut Nabi Muhammad SAW yang sangat harum tersimpan dalam bekas. Kalau pernah dengar tarian sufi atau dinamakan tarian sufi Rumi, Mevlevi Sema atau Whirling Dervish, iaitu zikir sambil menari berpusing-pusing sebagai sebahagian daripada adat, budaya, sejarah dan kepercayaan. Tarian ini diamalkan dari zaman Maulana Jalaluddin Rumi di Konya sehingga
tertubuhnya Republik Turki pada tahun 1923 yang melarang semua persembahan agama rakyat. Namun selepas 1956, ia dipersembahkan semula dan menjadi festival tahunan bagi memperingati ulang tahun kematian Rumi. Festival ini adalah acara penting di Konya setiap tahun yang mana tarikh sambutan adalah berdasarkan kalender Islam. Pada 2020, tarian ini dipersembahkan tanpa penonton berikutan pandemik COVID-19. Namun, kami amat bertuah kerana berkesempatan melihat sendiri keunikan tarian ini setelah ia diadakan semula dengan kehadiran penonton. Mevlana ini adalah seorang yang sangat istimewa kerana berjaya membawa pendidikan ketika abad Ottoman pada abad ke-20, iaitu sistem pendidikan yang sebenarnya kita adaptasi juga dalam sistem madrasah, sekolah, universiti dan sebagainya, sehingga pendidikan ketika zaman itu adalah sangat-sangat popular di zaman Eropah. Baik, setakat ini saja saya boleh bagi maklumat mengenai Museum Panorama dan di Konya ini, dan kita akan saksikan lagi untuk mengetahui lebih. Ini hanya sebahagian tarikan di Konya ini. Nantikan Jelajah Konya bahagian 2.